Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita nak buat ulang kaji tentang topik kuadratik. Okey, so masih ingat tak kuadratik tu sebenarnya kita boleh kita tahu, okey, kita ada ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik. So, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan persamaan kuadratik? Okey, kedua-dua juga kuadratik, tapi bila kita cakap ungkapan, dia macam mana? Pattern dia macam mana? Siapa boleh cakap? Nampak tak? Sudah ada buat dalam satu jadual. Okey. Kalau untuk ungkapan, dia hanya macam ni saja. X kuasa 2 tambah 2x tolak 8. Okey, macam tu saja. Dia tak ada sama dengan tu. Kalau kamu nampak persamaan kuadratik, dia memang ada sama dengan lah. Okey, dia mesti ada sama dengan. Itulah perbezaan antara ungkapan dengan persamaan. Ingat ah? Okey. So, mengapa persamaan ini atau ungkapan ini kita panggil sebagai kuadratik? Yang ini penting. Masih ingat tak? Mengapa persamaan atau ungkapan ini dipanggil sebagai kuadratik? Sebab kita punya X, pemboleh ubah kita. Okey. Kuasa yang tertinggi adalah 2. Boleh nampak tak? So, kalau kuasa yang tertinggi adalah 2, kita tahu, persamaan ini merupakan persamaan dan persamaan ini kita namakan dia sebagai persamaan kuadratik. Okey? Dan ini merupakan ungkapan sebab kat belakang dia tak tulis sama dengan apa tu kan? So, benda ni kita panggil sebagai ungkapan. Okey? Dan ungkapan ni, ungkapan nama apa? Kita tahu ungkapan kuadratik. Sebab mengapa? Kuasa yang tertinggi untuk pemboleh ubah kita adalah 2. Okey, boleh bezakan tak? Okey ya? Okey. So kita teruskan dengan bentuk am ini, dan bentuk am ini sangat penting. Kalau saya tanya kamu bentuk am untuk ungkapan kuadratik, kamu kena tahulah. Okey, kalau bentuk am untuk ungkapan, dia memang tak ada sama dengan. Nampak tak? So kalau saya cakap saja bentuk am, dia memang pattern macam ni. Dia ada x kuasa 2. Okey, dia ada X. Lepas tu tak ada X. Sama juga ada X kuasa 2. Dia susunan dia memang macam ni. Ada X. Lepas tu tak ada X. Sama dengan kosong. Itulah bentuk dia. Okey. Dan di depan X kuasa 2 tu, dia ada, ada nombor. Nombor tu kita panggil A. Okey. Di depan X tu ada nombor. Kita panggil B. Dan yang kat sini dia tak ada X kan? Okey, kita hanya tinggal satu nombor. Okey, so kita panggil C lah. Sama juga dengan persamaan kuadratik. Bentuk am untuk persamaan kuadratik. So ada A, ada B di depan X dan ada C macam ni. Okey, so dengan ini kita tahu dah. Okey, dari sini kita tahu untuk ungkapan kuadratik ini, A adalah sama dengan, nampak tak? Kamu hanya just bandingkan saja. Kalau saya bagi kamu satu ungkapan macam ni, okey. So kalau saya nak carikan A, B, C dia macam mana? So A sangat obvious kat sini. A kat depan X kuasa 2 tu A lah. So X kuasa 2 kat depan tu tak ada nombor. So kita tahu 1 merupakan A. So A kita sama dengan 1. So macam mana dengan B? So B tu dia di depan X. Nampak tak? So X depan saya adalah 2. So saya tahu, B sama dengan 2. Dan ketiga, C macam mana? C sama dengan nombor di belakang. So C sama dengan negatif 8. Okay, so inilah cara kita, dari bentuk am kita nak tahu A tu nilai apa, B tu nilai apa dan C tu nilai apa. Sama juga persamaan. Okay, so bila saya cakap bentuk am untuk persamaan kuadratik, dia memang macam ni lah. So kalau kamu nak tahu A tu nilai apa, kita just observe apa di depan X kuasa 2 tu. Okay, di depan X kuasa 2, dia tak ada nombor. So kita tahu 1 lah. Okay, so B tu nilai apa, kita tengok X depan punya nombor. So kat sini depan, P kita sama dengan, dia tak ada nombor kan, sama dengan 1. Jangan lupa kat depan tu ada tolak. So kita tahu sama dengan negatif 1. Okay, dan C tu dia mesti sama dengan the whole thing kat belakang. Sama dengan negatif 12.
Ini merupakan apa? Persamaan kuadratik kita. Bentuk am untuk persamaan dan ungkapan kuadratik kita. Okay, so apa yang kita nak fokus dalam topik yang ketiga sebenarnya hanya persamaan kuadratik. Okay, tapi kamu kena tahulah perbezaan antara ungkapan dengan persamaan juga. Okay, so persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik kita fokus bentuk macam ni sahajalah. Okay, so contohnya sekarang soalan macam ni. Ini merupakan soalan yang Syuhada cakap kan. Okay, dia tak berapa mahir lagi tentang soalan punca. Okay, kalau dia nak cari punca, okay, sebenarnya jangan takut. Apa maksud punca? Sebenarnya punca, kalau kamu nak cari punca, maksudnya kita nak cari nilai X sahaja. Maksudnya untuk untuk ini memang persamaan kan? Sebab mengapa? Kita nampak ada sama dengan. Dan pemboleh ubah, kuasa pemboleh ubah yang tertinggi adalah kuasa 2. So dari sini kita memang tahu untuk persama ini merupakan persamaan kuadratik. Okey, sebab dia ada sama dengan dan kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Okey, so ini merupakan persamaan kuadratik. Kalau kita nak menentukan punca, okey, maksudnya kita nak carilah, nak cari apa? Nak cari nilai X tu sebenarnya sama dengan apa? Kamu nak tahu nombor itu. So kalau X tu ada kuasa 2, maksudnya nanti jawapan kita sebenarnya kita akan ada 2 jawapan. X1 dan X2. So kita ada 2 nilai X yang boleh memuaskan persamaan ini. So mengapa saya menggunakan perkataan memuaskan? Bila kita cari nilai X itu bila kamu ganti masuk kepada ke dalam persamaan kamu tu, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan persamaan kamu. So itulah kita nak cari nilai X yang boleh memuaskan. So sekarang masih ingat tak macam mana? So saya ajar kamu semua 2 cara. 2 cara. Tapi kedua-dua cara kamu kena mahir jugalah. So untuk cara pertama, kaedah darab silang. Jangan lupa. Kaedah darab silang tu maksudnya cara cuba-cuba. Kaedah cuba-cubalah. So macam mana kita nak buat? Masih ingat tak? First step kita nak buat apa? Kalau kamu nampak persamaan macam ni. Macam mana pun, tak kira kamu guna cara macam mana pun, kita kena susun ikut bentuk am. Ingat tak? Bentuk am tu macam mana? Dia mesti ada X kuasa 2, ada X, lepas tu nombor sama dengan kosong. So itulah cara kita nak buat. First step kena susun ikut bentuk am dulu. So ingat lah. So nah, kita tengok. Saya sudah share screen. Kenapa macam ni ya? Mungkin kamu keluar dulu. Siapa yang message saya tadi? Azril ke? Azril kat dalam dah kan? Mungkin kamu left dulu. Lepas tu kamu masuk semula. Ada share. Kamu keluar lepas tu masuk semula. Boleh tak Azril? Cuba. Boleh sir. Okay. So first step kita nak buat macam mana? Kita nak susun ikut bentuk am. So ingatlah bentuk am tu macam mana? Saya tuliskan. Kita nak buat dalam bentuk am A X kuasa 2 campur dengan B X campur dengan C sama dengan kosong. Kita nak ikut susunan pattern macam ni. Ada X kuasa 2, ada X, lepas tu nombor macam ni. So sekarang kita susun dulu. So first, kita nak tengok yang ada X kuasa 2 punya. So from left to right, yang ada X kuasa 2 punya, saya tulis 3X kuasa 2. Kan? So lepas tu saya tengok, kat sebelah kanan kan, ada 2X kuasa 2 lagi. Tapi dia di sebelah kanan. Saya nak pindah semua, nampak tak? Dia di sebelah kiri. So 2X kuasa 2 ni saya pindah. Tambah, saya pindah ke sini jadi tolak. 2X kuasa 2. So ada X kuasa 2 lagi tak? Dah. Kan?
Okay, so seterusnya kita nak teruskan. Okay, teruskan apa? From left to right lagi. Kita nak tengok yang ada X punya. So, sangat obvious kat sini ada tolak X. So, saya tulis tolak X. Ada X lagi tak? Tak ada. So, lepas tu yang kalau tak ada X dah, kita tengok nombor pula. Yang C tu. Nombor kan? Okay, dari left to right. Okay, kita macam buat scanning lah. So, tolak 8. Okay, jangan terus tulis tambah 4 ha? Sebab tambah 4 ni di sebelah kanan. Kita nak grouping, kita nak buat grouping. So saya nak kumpulkan semua di sebelah kiri. So tambah jadi tolak 4 sama dengan kosong. So sekarang kalau kamu dah buat grouping, apa yang kita boleh settle, kita settlekan. So contohnya kat sini, 3x kuasa 2 tolak dengan 2x. So kita akan dapat x kuasa 2 lah. Kan? 3 tolak 1, 3 tolak 2 kita dapat 1. So x kuasa 2 tolak x. Okay. Lepas tu yang ini. Tolak 8 tolak 4. So maksudnya hutang orang 8, hutang lagi 4. So kamu akan dapat hutang 12. Sama dengan kosong. So nampak tak? Nah, ini merupakan bentuk am. Okay. So step pertama kita nak make sure dia dalam bentuk am dulu. Okay, tak kira kamu guna cara kalkulator ke atau kamu guna cara darab silang. Okay, so kita mesti make sure jawapan kamu dalam bentuk am dulu. Okay, so lepas dalam bentuk am, kamu boleh lihatlah dia boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Nampak tak? Ada x kuasa 2, ada tengah ada negatif x, ada negatif 12. So kita nak guna kaedah darab silang. So macam mana? Senang saja. Kita just buat satu pangkah. Okay, buat satu pangkah macam ni. Okay, lepas tu kita buat macam satu cross kat sini. Okay, so yang tengah-tengah ni, tolak X ini, saya letak kat sini. Okay, jangan lupa ada negatif. So yang ini negatif, X. Kena tulis lah. Kalau dia positif, kamu tulis X sahaja. Okay, so sangat senang saja. Apa yang kita nak buat, kamu kena observe lah jawapan kamu. So macam mana kita nak buat? Senang saja. Yang depan tu X kuasa 2. Kamu tanya kamu sendiri. Okey, nilai apa darab dengan nilai apa? Apa darab dengan apa? Kamu akan dapat X kuasa 2. So kita tahu, sangat senang saja. X kuasa 2 memang satu pasangan sahaja, iaitu X darab dengan X. Itu merupakan pasangan kita yang boleh dapat X kuasa 2. Okey, so kita teruskan. So kamu tengok yang belakang. So yang tolak ini kamu tak perlu peduli dulu sebab nanti kita nak fix dulu. Kita nak tengok yang belakang tu macam mana. Okay. So apa yang kita nak observe tu 12. Nombor ini. Sebab kita nak tahu pasangan apa yang bila kamu darab kamu boleh dapat 12 dan bila kamu tambah tolak boleh dapat negatif X. Okay. So macam mana kita nak buat? Okay. So kita tengok yang 12 ni. Okay, so saya buat kat tepi. Okay, saya buat kat tepi. So 12 kamu kena tahu pasangan dia apa. So kita banyak pasangan kan, betul tak? Ada 1 darab dengan 12. Kita ada 2 darab dengan 6. Betul tak? Dan apa lagi? 3 darab dengan 4. Kamu kena faham, kena tahu sifil lah. Kena hafal sifil lah. 12 ini terdiri daripada apa? Okey ya. So sekarang kita dah tahu kita ada 3 pasangan. So maksudnya ketiga-tiga pasangan ini sebenarnya salah satu pasangan saja yang merupakan apa yang kita nak. Okey. So kita tak tahu yang mana satu. That's why kaedah darab silang ini juga dikatakan sebagai kaedah cuba-cuba. So kamu just pilih lah. Okey, nak pilih pasangan yang mana satu? Okay, so let's say saya tak tahulah jawapan tu macam mana. Tapi kita boleh tengok, kita boleh observe. Kalau saya nak dapat jawapan tu X, okay, X depan tu 1 saja, negatif 1 lah kan. Maksudnya perbezaan antara nombor-nombor ini, dia mesti 1 sahaja. Contohnya kat sini, 1 dengan 12. Kalau kamu tambah tolak tu, kamu tak boleh dapat negatif 1. Betul tak? 1 dengan 12, kalau kamu ambil 12 tolak 1, kamu dapat 11. 1 tambah 12, kamu dapat 13. Dan dia memang jauh berbeza dengan negatif 1. So dari sini saya observe saja, saya dah tahu ini mesti bukan pasangan saya. So 2 darab 6, boleh dapat 1 tak? Negatif 1 tak? Susah juga kan? Ya. Sebab
Ya, sebab 6 tolak 2 kamu dapat 4. Tambah 2 kamu dapat 8. So ini memang jauh berbeza. So yang paling suitable lah, paling suitable kita cakap, kan? Okay, pasangan ini 3 dengan 4. Okay, so saya try tengoklah. Sebab mengapa kamu ambil 4 tolak 3 kamu dapat 1. Kan? So kat sini saya tulis 3 dengan 4. Okay. So walaupun sini ada negatif, tak apa. Kamu just biarkan dia dulu. Saya pilih dulu 3 dengan 4. Lepas tu saya buat darab silang. X darab dengan 3. Kat sini saya dapat 3X lah. X darab 4, saya dapat 4X. Nampak tak? So kalau saya dapat yang ini, so sekarang 3X dengan 4X. Sekarang kita nak tengok negatif dah kan? Macam mana kamu boleh dapat negatif X? Yang ada nilai negatif tu. So maksudnya kita kena guna tolak kan? Nak ambil 3 tolak 4 atau 4 tolak 3. Baru kamu boleh dapat negatif X. Nak tolak macam mana? Kalau 4 tolak yang besar, tolak yang kecil, mesti dapat jawapan yang positif kan? Tapi jawapan kita ada negatif. So kalau negatif, maksudnya kita nak buat apa? Yang kecil tolak yang okey, betul. Correct. Okey. So yang kecil tolak yang besar. Betul tak? 3X tolak 4X baru kamu boleh dapat negatif X. So kalau sini saya letak negatif, maksudnya kat depan sini saya kena letak negatif jugalah. So dengan ini kamu check tengok jawapan kamu. Okey? 3 darab negatif 4. Ya, memang sama dengan negatif. Nampak tak? Tadi walaupun kamu at first kamu tak tengok negatif tu, tapi start from belakang tu kamu tahu kat mana kamu nak letak negatif, depan kamu letak juga 3 darab negatif 4 memang kamu akan dapat negatif 12. Nampak tak? So, bila kamu darab kamu dapat negatif 12, bila kamu tambah kedua-dua juga 3X tambah dengan negatif 4X, kamu akan dapat negatif X. So maksudnya jawapan kita dah betul. So macam mana kita nak tulis jawapan kita? Senang sajalah kan. So kita just baca macam ni. X tambah 3 dan X tolak 4. So ini merupakan faktor kita. Okay. So saya tulis guna pen merah. Okay. X. Okay. Jawapan saya macam ni lah. X tambah 3. Okay. Dan lepas tu satu lagi faktor kita. X tolak 4. Okay. Sama dengan kosong. Macam ni. So nampak tak? So ini sebenarnya benda kat depan sini kan. Ini kalau kamu cari punca dia, memang kita dapat ini merupakan punca dia. Nampak tak? So yang belakang sama dengan kosong, kita kena tulis baliklah sama dengan kosong. So sekarang soalan bukan nak cari faktor. Sebenarnya X tambah 3, X tolak 4 tu merupakan faktor. Okey, kalau kamu masih ingat dalam topik pertama, kita buat pemfaktoran. Okey, proses pemfaktoran. Dari ungkapan, ungkapan ini, ungkapan kuadratik ini, kita buat pemfaktoran, kita dapat yang benda ni. Masih ingat tak? So tapi sini apa? Sini merupakan persamaan. Kalau dia sama dengan kosong, kamu kena tulis sama dengan kosong. Okey, so sekarang kita nak cari nilai X sebab dia nak cari punca. So saya kena asingkanlah X tambah dengan 3 sama dengan kosong. Satu lagi, okey, atau kita tahu kita ada dua jawapan. Satu lagi, X tolak 4 sama dengan kosong. So sekarang, okey, untuk X yang pertama, so kita tahu tambah 3 saya pindah dia jadi tolak 3. Okey, so satu lagi, X tu sama dengan tolak 4, saya pindah ke kanan jadi positif 4. So nampak tak? Nah, sekarang kita ada dua jawapan. Okey, so X kita sama dengan, inilah merupakan punca bagi persamaan kita. Kalau kamu tak percaya, kamu nak check jawapan kamu, negatif 3 tu kamu ganti masuklah ke dalam X. Dia mesti akan balancekan persamaan kita. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan dia mesti sama nilai dia. Okey, so dia akan memuaskan. Ini merupakan punca kita.
Okay, so kamu akan dapat jawapan macam ni lah. Okay tak semua? Kaedah ini merupakan kaedah darab silang. Okay, so jangan panik. Kalau dalam peperiksaan, kalau dia, ingatlah kalau dia dalam peperiksaan, dia cakap darab silang, kamu memang kena buat kaedah macam ni. Okay, kalau dia tak cakap apa-apa pun, dia just panggil kamu menentukan punca. Okay, punca persamaan ini saja kan. Kamu boleh guna kaedah apa-apa. Contohnya dalam soalan objektif, senang saja kan. Apa yang kamu kena buat, memang kamu kena buat bentuk am juga. Okay, so sekarang kalau dalam objektif kan, kamu tak tahu macam mana. Dia juga sama, dia bagi kamu persamaan, dia panggil kamu buat apa? Dia tak cakap guna kalkulator. Dia hanya cakap cari punca sahaja. Dan dia tak terangkan guna kaedah apa kan? Betul tak? Okey, kalau dia tak cakap guna kaedah apa dan soalan itu merupakan soalan objektif, kamu tak perlu bazakan masa tu kat situ kira-kira tau. Kamu just tekan calculator. Okey, contohnya kat sini. Soalan yang sama, okey, tapi guna kaedah yang berbeza. Macam mana kita nak buat dengan calculator? So masih ingat tak? Saya cakap first step apa yang kita nak buat tu bentuk am. Okey, ingat lah. First step apa yang kita nak buat, kita kena buat dulu. Tak kira cara apa. Cara kalkulator ke atau cara kita punya darab silang. Okey, kaedah cuba-cuba pun. Kita kena buat dulu bentuk am. So kat sini buat bentuk am dululah. 3x kuasa 2. Okey, tolak 2x kuasa 2. Okey, lepas tu tolak x, tolak 8, tolak 4 sama dengan kosong. Kalau kamu dah cepat, memang kamu akan dapat kan. Yang sini saya tahu, yang ini 3 tolak 2 saya dapat x kuasa 2 sahaja. So tolak x. Okey. So yang ini tolak 2, tolak 8, tolak 4 sudah saya dapat tolak 12 sama dengan kosong. Kan? Okey, so dari sini kan, kalau kamu masih ingat, kita punya apa? Kita punya bentuk am. Okey, so bentuk am kat sini kamu tahu lah, x kuasa 2 punya depan tu a lah. So kalau dia tak ada apa-apa kat depan, maksudnya dia 1. So yang b tu nilai negatif 1. Yang c tu negatif 12. Okey, so kalau kamu tahu semua benda macam ni, okey, nanti kita just tekan calculator saja. Dan memang dah ada tunjuk dah kat sini. Saya nak padam dengan ini. Saya takut nanti susah nak tengok. Ini saya boleh jadikan notes untuk kamu semua. Okey. So kita boleh tekan calculator lah kan. Okey, so masih ingat tak cara macam mana? Mod 3 kali. Tekan 1 untuk EQN. Lepas tu butang ke kanan, tekan 2. So kita just key in ABC sahaja. So sekarang saya nak keluarkan kalkulator saya. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay. So macam mana? Okay, on dulu kalkulator. Mod 3 kali. Step yang kedua. Bentuk am kamu dah siap dah kan? So lepas tu kita tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu tekan EQN. Pilih 1. Lepas tu pilih butang ke kanan. Ini. Lepas tu degree 2. Sebab mengapa? Kuasa 2 kan? So kalau kuasa 2 saya pilih degree 2. Okey. So dia akan tanya kamu A tu apa? B tu apa macam tu. So tadi kamu dah tahu A tu sama dengan, kita tengok X kuasa 2. Bentuk am kan? X kuasa 2 punya depan. So sama dengan 1. Sama dengan, okey, lepas tu B sama dengan negatif 1. Sama dengan. C sama dengan negatif 12. So kamu tengok. Kita terus keluar jawapan. Kan? X sama dengan 4. Satu lagi kan? So kita tekan butang ke bawah. X sama dengan negatif 3. So bila kita dah, ini kalau kamu guna calculator, kaedah calculator, kita terus dapat jawapan tau. Okay? So kamu kena ada jalan kira juga. Kamu tak boleh terus tulis sahaja jawapan. So macam sini kan, saya dah cakap dah kaedah ini kan, kita buat macam mana? Kita buat shortcut. So kamu terus, kalau kamu terus dapat jawapan, kamu kena buat blank dulu kat sini. Okay? Buat macam kita kosongkan tempat kat tengah-tengah sini lah. Nanti kita nak tulis apa? Jalan kira kan? So kita tulis jawapan. X sama dengan 4. Okay? Satu lagi jawapan. X sama dengan negatif 3. Okay?
So, kita nak buat patah balik. Macam mana nak patah balik? Kita nak let, okay, kedua-dua persamaan ini, X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3 ni, sama dengan kosong. So, macam mana? Kita nak pindahkan semua benda ke sebelah kiri. So, 4 pindah ke kiri jadi X tolak 4 sama dengan kosong. Untuk yang ini, X, yang ini tolak 3 kan, saya pindah jadi tambah 3. Kita macam jalan balik saja tau. Okay, so kita nak buat apa? Kita nak cari dia punya, okay, saya share yang ni lah. Kita nak tahu macam ni. Kita nak make sure dia sama dengan kosong. So, apa yang saya nak tu, saya nak X tolak 4, X tambah 3 saja. Sebab kedua-dua benda ini sama dengan kosong. So, jawapan saya macam mana? Saya nak buat kurungan untuk kedua-dua faktor ini. X tolak 4 dan X tambah 3 sama dengan kosong. Inilah cara kita. Nampak tak? Dan jawapan kita memang sama dengan yang tadi. Tadi kita buat banyak step kan. Tapi memang kalau kamu buat kaedah darab silang tu, kita memang kena buat macam ni. Sebab ini manually. Of course, mesti lebih banyak step. Kamu kena tahu juga manually. Sebab mengapa? Kalau dalam peperiksaan kalkulator kamu rosak, memang kamu tak boleh dapat jawapan lah. Kan? Okay? So, kena tahu juga cara manually macam mana. Kalau soalan dia tak cakap kaedah darab silang, kamu just tekan kalkulator, boleh dapat jawapan yang sama. Okay, nampak tak? Okay, semua boleh master tak? Okay, kita ulang sekali lagi ya. Okay, tapi soalan yang berbeza. Okay, so kita tengok next. Okay, untuk soalan ini. Untuk menentukan punca bagi persamaan kuadratik ini dengan menggunakan kaedah darab silang. Nampak tak? Kalau dia cakap darab silang, memang kita tak ada choice dah. Okay? Kalau dia tak cakap apa-apa, dia hanya nak cakap cari menentukan punca saja. Kamu boleh guna saja cara apa. Tapi memang yang paling betul tu kita guna kaedah darab silang lah. Okay, nampak macam ni saja. First step kita check apa? Bentuk arm. So memang dia dalam bentuk arm dah soalan ini kan. So sangat cepat kamu buat. Okay, satu cross kat sini. Lepas tu cross macam ni. Kan? So yang tengah, yang ini tambah 3x. So maksudnya saya tulis 3x kat sini lah. Okay, so sekarang kita tanya sendiri. Okay, kita tanya kita sendiri ya. X kuasa 2 tu nilai apa? X darab x kan? Okay, x darab x. Kita akan dapat X kuasa 2. Yang belakang tu 2. Ada pasangan apa yang boleh dapat 2? Memang hanya satu saja. Untuk soalan ini senang kan? 1 darab 2 saja. Dia tak ada apa? Dia tak ada kemungkinan lain dah. Dia tak ada pasangan lain dah. Memang fix kat situ sahaja. So sangat senanglah soalan ini. So X darab 2 saya dapat darab silang. So saya dapat 2X. Yang ini X darab 1 kita dapat X. Memang untuk ini X dengan 2X ni kita tambah kedua-dua, kita boleh dapat 3x. So dengan ini, soalan ni sangat-sangat senang. Okay, so kita terus dapat jawapan saja. So x tambah 1 dan satu lagi x tambah 2. So ini merupakan jawapan kita. X tambah 1 kurungan, satu lagi faktor x tambah 2 sama dengan kosong. So dengan ini kita asingkan X tambah 1 sama dengan kosong dan X tambah 2 sama dengan kosong. So jawapan kita X sama dengan, yang ini saya pindah ke kanan jadi tolak 1. Ini jawapan kita lah. So X sama dengan negatif 2. Macam ni saja. Nampak tak? Sangat senang kalau kamu ikut betul-betul. Kan? Okay? So kalau kamu tak percaya, kamu buat dengan kalkulator lah. Nah, sebagi soalan yang memang sama. Okey, macam mana kita nak tekan kalkulator? Reset semula, mode, lepas tu 1. Kita reset semula. Okey, so sekarang. Okey, so sekarang kita nak tekan kan? Make sure dalam bentuk arm, lepas tu mode 3 kali. 1, 2, 3. Okey, EQN tekan 1, equation kan? Lepas tu tekan butang ke kanan, lepas tu pilih degree 2. Itu je. So kat sini kalau kamu dah mahir, kamu tengok saja dah tahu ABC dia. A mesti di depan X kuasa 2. So sama dengan 1.
B mesti di depan X kita. So sama dengan 3. C mesti sama dengan 2. So saya dapat yang inilah. So jawapan kita terus dapat negatif 1 dengan negatif 2. Okay, sama dengan jawapan tadilah. Kan? So sekarang saya nak tulis jawapan macam mana. So just tulis saja. Okay, sebab tadi kita dapat X sama dengan X sama dengan negatif 1 dan satu lagi X sama dengan negatif 2. Kamu tekan kalkulator terus dapat jawapan tau. Nah, tadi kita kira macam ni dapat jawapan. Sama juga kalau kamu tekan kalkulator dapat jawapan yang sama. Tapi untuk kalkulator kamu tak ada ajaran kira, kita kena buat patah balik lah. So, negatif tolak X, saya pindah ke sini jadi X tambah 1 sama dengan 0. Yang ini X tolak jadi tambah 2 sama dengan 0. So, kedua-dua juga sama dengan 0. Saya tulis punca dia, faktor dia sajalah. X tambah 1 dengan X tambah 2. Okay, sama dengan 0. Boleh tak? Okay? Inilah cara kita. So, bila semak kan, saya pun tak tahu kamu guna cara apa. Sebab mengapa? Kamu ada step. Kan? Kamu ada step. So, bila mark tu, oh betul jawapan. Okay? 3 markah, full marks. Okay? So, sekarang kita tengok lagi. Kalau soalan macam ni, macam mana? Okay, so sama juga kita buat macam ni. Menentukan punca bagi X kuasa 3X kuasa 2 tolak 14X tambah 8 sama dengan 0. Okey, dengan menggunakan kaedah darab silang. Okey, so untuk soalan ni sama juga. Okey, tapi ini berbeza sebab dia ada 3 kat depan kan. Saya nak show macam mana kita nak buat. Okey, so kalau dia cakap darab silang. Okey, kalau darab silang macam mana? Make sure dalam bentuk arm. Okey, memang dalam bentuk arm. So lepas tu kita buat cross. Okay, just buat benda yang sama sahaja. Okay, so kat sini dia negatif, nampak tak? So kat tengah saya tulis macam ni lah, 14X. So sekarang kita tanya kamu sendiri. Untuk X kuasa 2 ni memang kita tahu X darab dengan X, betul tak? Lepas tu untuk 3 ini, nombor 3 ini, kita tahu 3 ini hanya ada satu pasangan sahaja, betul tak? So kalau nilai ini bukan 3, dia 4 lah. So kita banyak pasangan. So kamu juga kena try and error macam belakang lah. So tapi yang ini 3 senang saja. So kita buat 1 dengan 3 sajalah. 3 dengan 1 atau 1 dengan 3 boleh jugalah. Okay. So sekarang kita tengok 8. 8 dia banyak kemungkinan, betul tak? 8 kita ada apa kemungkinan? 1 darab 8. Betul tak? Lepas tu ada satu lagi. 2 darab 4. So ada lagi tak? Macam dah tak ada kan? Okey, hanya 2 saja. Dan kat sini kan sebab ada 3X, kamu susah nak observe macam mana nak dapat negatif 4. So kita just macam mana? Just guess sajalah. Just teka saja. Yang mana satu kamu cuba-cuba. Yang mana satu lebih sesuai. Okey? So contohnya, let's say saya tak tahu. Okey, saya pilih. Pilih apa? Mungkin saya pilih 1 dengan 8. Okay. Let's say lah saya pilih yang ini. Okay. Saya just try and error. Okay. Tengok betul atau tak. 1 darab 8 contohnya. Saya letak macam ni. 3 darab 8 saya dapat 24X. X darab 1 saya dapat X. Kamu tengok kat sini. Macam jauh berbeza, betul tak? 24 dengan 1. Macam mana kamu boleh dapat negatif 14? Tak boleh. Sebab 24 tolak 1 dapat 23. Tambah 1 kita dapat 25. So maksudnya pasangan ini tak betul. Tapi kamu tak boleh cakap, oh pasangan ini tak betul. Saya just pilih pasangan yang lain. Okay? Susunan itu penting juga. Kalau tadi 1 dengan 8 tu tak boleh, kita try tengok. 8 dengan 1 boleh tak? Kita memang kena try and error macam ni. 8 dengan 1. Okay. 3 darab 1 kita dapat 3X. X darab 8, macam dekat kan? Tapi betul tak? 8 tambah 3, oh tak cukup lagi. Tak boleh dapat 14, kan? So kalau tak boleh, maksudnya pasangan ini memang out. Okay? Kita guna kaedah cuba-cuba kan? Pasangan ini dah out. Maksudnya kita kena guna pasangan yang satu lagi.
So kita tengok 4 dengan 2. Boleh tak? Okay, so kita cuba. Saya tak tahu. So 4 dengan 2. So kita cubalah. 3 darab 2 kita dapat 6x. X dapat 4, 4x. Tak jadi juga. Okay, so jangan give up. Okay, maksudnya apa? Dia bukan rezeki kita lah. Betul tak? Okay, kalau belum dapat rezeki tu, kita kena cuba lagi. Okay, tadi 4, 2 tak boleh. Kamu try lah. 2 dengan 4. Okay, tengok juga. Tengok dulu. 2 dengan 4. Boleh tak? Okay. X darab 2, kita dapat 2x. Kan? 3x darab 4, kita dapat 12x. So kat sini, nampak tak pattern dia? 12 dan 2 memang boleh dapat 14. So macam mana nak dapat 14? Kita nak tambah negatif kan? Okay? Maksudnya kalau saya nak dapat, nampak tak? Kedua-dua nilai ini juga kurang daripada 14 tu kan? So macam mana kamu boleh dapat yang negatif 14 ni? Hanya bila saya letak tolak dan tolak kat sini. Bila saya hutang orang RM2, hutang lagi RM12. Maksudnya negatif 2 tambah dengan negatif 12, kita memang akan dapat negatif 14. So kalau sini letak negatif, depan saya kena letak negatif jugalah. Ini saya kena letak negatif jugalah. Okay, so jawapan kita dah ada. Okay, pasangan ini betul. 2 dengan 4 tu betul. Barulah kita dapat rezeki kita. Okay, so memang dalam kehidupan kita memang macam ni. Kita kena buat banyak percubaan. Walaupun percubaan itu mungkin tak akan dapat, memang tak ada rezeki apa-apa pun. Kamu cuba saja. Tapi dari percubaan itu, kamu akan dapat experience. Dan kamu tahu, cara ini tak boleh, kamu guna cara lain lah. Okay? Dan lama-lama, kamu mesti akan dapat rezeki yang kamu nak. Okay? So, sekarang kita tulis jawapan. So, tengok macam ni saja kan? 3x tolak 2. Okay? Dan satu lagi x tolak 4. Okay, so kita tulis jawapan. Okay, saya tulis kat sini ya. 3x tolak 2. Dan satu lagi kurungan x tolak dengan 4. Sama dengan 0. Okay, so sekarang macam mana? Kita nak asingkan dia. 3x tolak 2. Okay, sama dengan 0. Dan satu lagi x tolak 4. Sama dengan 0. Dan untuk yang ini kan, bila kamu asingkan dia, kamu tak letak kurungan pun tak apa dah. Sebab dia dalam satu persamaan sahaja kan. Tak letak kurungan pun tak apa. So sekarang saya nak cari x kan. Yang tolak 2 ni saya pindah dulu jadi tambah 2. So dia jadi 3x sama dengan 2. So saya nak cari x, bukan nak cari 3x. 3x maksudnya 3 darab x. So 3 darab saya jadi bahagi. Okay, itu je. Okay ya. So sekarang untuk yang ini, x tolak jadi tambah 4. So nampak tak? Kedua-dua nilai ini merupakan punca bagi persamaan kita. Tak susah kan? Betul tak? Okay. So sekarang kita tengok lagi untuk kaedah ini macam mana. Okay. Kalkulator kita kan. Okay. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Nampak tak? Okay. So sekarang kita tengok. Macam mana kita nak buat? Okay, untuk yang ini kan, dari step semula, kalau kamu masih ingat kan? Okay, step yang pertama, okay, mod 3 kali. Okay. 1, 2, 3. Tekan 1, butang ke kanan, tekan 2. Okay, so kalau kamu tengok first step kita, okay, 3x kuasa 2 semua benda tu kan, kamu tengok kat sini, nampak tak? A sama dengan 3. B sama dengan, jangan lupa ada negatif. Nampak tak? Jangan letak 14 saja. Kalau depan tu ada tolak, kamu kena letaklah negatif 14. 8. So, kita just tekan kalkulator sahaja. Okay? Dah dapat jawapan. A tu sama dengan 3. Just key in lah. Okay? B sama dengan negatif 14. Key in macam ni. Sama dengan C sama dengan 8. Kita terus dapat jawapan. Nampak tak? 4 dengan yang ini. Kamu akan dapat 0.666. Jangan panik. Okey, ingat bila kita buat soalan kuadratik ini, kita kena tulis dalam bentuk pecahan. So, kalau dia bagi yang ini, kamu tekan butang apa? A, B, C. Nampak tak? Kalau kamu tekan A, B, C, dia akan jadi
pecahan. Kalau kamu tekan satu kali lagi, dia akan jadi balik dalam titik perpuluhan. So, tapi apa yang kita nak tu nak dalam bentuk pecahan. So, 2/3. So, kedua-dua jawapan kita dah ada. Nampak tak? 4 dengan 2/3. So, senang saja step yang kedua. Nampak tak kat sini step yang kedua? Tinggalkan ruang kosong. Terus tulis jawapan. Okay? Lepas tu dari kalkulator kamu dah dapat kedua-dua jawapan ini. So, step yang ketiga, apa yang kita nak buat tu, kita buat patah balik. Nampak tak? Okay? So, macam mana patah balik? Nah, nampak tak? Kalau ada bahagi. Masih ingat tak bila kita nak pindah-pindahkan? Ada cakap, kalau kamu nampak saja pecahan, pecahan tu mesti ada apa? Tingkat atas dengan tingkat bawah kan? Kalau ada tingkat atas, tingkat bawah, kamu pindah pun susah. So, macam mana kita nak buat? Selalu cakap, bagi dia jadi satu baris dulu. So, macam mana jadi satu baris? Dari bawah naik ke atas. Yang 3 ni saya nak naik ke atas. So, macam mana naik ke atas? Bahagi kan? So, bila naik ke atas, dia jadi darab. So, that's why kita dapat 3x sama dengan 2. Nampak tak? So, lepas tu, kita nak pindah 2 lagi. 2 tu saya pindah jadi tolak 2. That's why saya akan dapat nilai inilah. 3x tolak 2 sama dengan 0. Yang ini senanglah. Okay, x sama dengan 4. 4 tu saya pindah jadi tolak 4. So, bila saya dah siap kedua-dua, okay, persamaan ini, saya hanya nak ambil apa? Dia punya faktor. So, 3x tolak 2, nampak tak? Saya macam ambil balik saja. 3x tolak 2 dan ini x tolak 4, saya ambil balik. Kedua-dua ini kita letak kurungan dan sama dengan 0. So, semua step kita memang ada dan cantik. Okey tak semua? Boleh tak? Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. So, nanti saya nak bagi, okey, hopefully tak ada masalah. Okey, nanti saya akan bagi, okey, boleh Safinas, bagus. Okey, nanti saya akan bagi satu latihan, okey, dalam Google Classroom kamu. Okey, so saya stop sharing dululah. Okey, tunggu saya stop sharing dulu.